نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita daripada kitab Talbis Iblis karangan Ibnu Jauzi ke surat 30, cetakan yang ada pada saya lah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna iblisa يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه أو قال فيلتزمه ويقول نعم أنت وبه. Ini satu hadis yang Rasulullah SAW nak cerita kepada kita kelakuan iblis. Kelakuan iblis dan syuraka dia dan geng-geng dia, tentera-tentera dia. Di mana Rasulullah kata sesungguhnya iblis telah meletakkan singgah sananya di atas air. Tu dia ni pun dia di antara sikap kesombongan dia, kan? Sebab dia yang sebab Allah Taala sendiri pun arasy dia tu, arasy Allah Taala tu di atas air. Jadi dia pun nak jadi macam Tuhan juga. Tu dia mula nak sombong, mula nak besar diri, dia mula nak menandingi Allah Taala. Macamlah kita manusia ni, manusia macam tu juga. Dia bila dah ada satu sikap sombong, dia berasa diri dia lebih, dia Allah Taala kata apa? Kalla innal insana la yatra. Manusia itu dia akan jadi melampau. Bila tu? Ar-ra'ahu istaghna. Apabila dia tu rasa dia tu lebih dah. Apabila dia rasa dia sakan dah, dia mula nak lawan Tuhan. Macamlah dengan Fir'aun yang akhir sekali dia mengaku dia Tuhan, kan?
fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia himpun manusia habis semua, lalulah dia berjerit, dia kata apa? Akulah Tuhan kamu. Tu hebat. Habis hebat dah tu. Mengaku Tuhan. Macam tu juga dengan iblis ni. Dia letak singgah sananya di atas aras, di atas air. Sebab aras Allah Ta'ala itu pun di atas air juga. Kalau kita tengok dalam hadis yang sahih kan. Kemudian dia mengirim bala tenteranya. Panggil semua. Tentera dia tadi dipanggil. Tanya seorang-seorang. Anggota pasukan yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Mana kalangan tentera dia di kalangan iblis ni yang boleh masuk, orang kata akribah lah. Orang yang kata apa, kaum kerabat dia yang paling dekat yang boleh masuk rapat dengan dia ialah orang yang iblis yang paling banyak buat tipu daya, buat fitnah, buat helah, buat dapat mempengaruhi anak Adam, manusia kita. Hak mana yang hebat, hak mana yang kuat tipu daya dia terhadap manusia, terhadap hamba Allah, maka itulah iblis itulah yang paling rapat dengan dia. Boleh masuk dekat lah. Boleh masuk dekat dengan dia. Boleh duduk dekat singgah sana dia. Anggota pasukan yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya, tipu daya dia. Fitnahnya tu maknanya tipu daya terhadap manusia. Maka salah satu pasukan itu datang dan berkata, aku telah buat begini dan begitu. Dia pun marilah sekok iblis ni. Mari cerita, dia kata, aku hari ni buat macam ni. Kan? Lalu iblis berkata, kepala besar kata, kamu belum berbuat apa-apa. Alah, tak ada apa sikit ceh hang tu. Kerja hang tu tak ada sikit sangat. Tak ada apa sangat. Seterusnya datang lagi pasukannya yang lain. Seraya berkata, aku tidak meninggalkan manusia yang ku goda hingga aku berjaya menceraikannya dengan isterinya. Hak ni yang dia nak sekalinya. Kan? Hak ni yang dia nak sekali. Apa? Dia kata apa? Hak yang iblis sekok lagi pula, mari habaq kepada bos ni, kata apa? Aku goda, aku fitnah, aku hasut manusia tadi hingga bercerai-berai, berpisah, berkelahi. Lantas iblis mendekati tenteranya itu dan berkata, bagus kamu. Bagus kamu. Maknanya, hak tu boleh masuk duduk dekat dengan dia. Nak apa ni hadis ni? Hadis ni nak cerita kepada kita betapa iblis tadi ni kerja dia menghasut supaya kita ni, anak-anak Adam ni, supaya tak pakat. Supaya kita ni berkelahi, supaya kita ni bercerai-berai, supaya kita ni bermusuh-musuhan. Itu nombor satu sekali kerja iblis. Kerja iblis nombor satu sekali. Al-A'mash menyebut dalam riwayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka iblis memeluknya. Tu kita bagi anugerah lah. Bagi anugerah. Kepala bos tadi ni ucap tahniah. Cara lagu mana? Dipeluk. Ucap tahniah. Mana syabas kamu. Hebat. Kamu telah berjaya. Daripada Jabir radhiyallahu anhu secara marfu', Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblisa qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya iblis telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang mengerjakan solat. Iblis ni asal dia
nak goda, nak pujuk manusia, nak fitnah manusia, nak hasut manusia supaya sembah dia. Supaya sembah dia. Tapi tak boleh. Sungguh kata tak boleh pun ada juga. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis tu, orang yang semayang asak lewat tu, tak ada, bukan ada alasan apa pun. Dia tak ada alasan apa, tapi dia melewat-lewatkan semayang. Terutama sekali semayang asak. Kalau dia semayang asak itu dah lewat dekat nak jatuh matahari dah, maknanya dia seolah-olah macam setan panggil. Sebab apa? Sebab matahari dalam hadis yang sahih diriwayatkan bahawa matahari itu dia jatuh di antara celah-celah tanduk setan. Sebab itulah di antara waktu yang kita dilarang semayang ni waktu apa? Waktu lepas sak mayang sunat. Mayang wajib kena mayang lah. Kena semayang. Itulah kita dilarang melengah-lengahkan waktu semayang. Kita dilarang melengah-lengahkan waktu semayang. Takut jadi macam perangai iblis tadi ni. Hasutan iblis lah tu. Duk melengah-lengahkan tu. Bukan ada pasal apa pun saja kan. Dia tak berjaya nak pujuk orang meninggalkan salat. Menyembah Allah Ta'ala. Supaya sembah dia tak berjaya yang tu. Bila dia tak berjaya mempengaruhi manusia, kan? Supaya sembah dia tak berjaya, maka dia buat apa? Akan tetapi dia tetap akan menyebarkan permusuhan di antara kalian. Tu kerja dia. Dia tak boleh nak ajak orang iblis ni dia banyak helah dia. Dia banyak helah dia. Dia banyak teknik dia, cara dia. Yang paling penting, manusia itu tak taat kepada Allah Ta'ala. Manusia itu tak sejahtera hidup dia. Manusia itu tak bahagia ujung jatuh dia di akhirat nanti. Yang pentingnya manusia itu masuk jadi Jahannam macam dia lah. Jadi rosak macam dia. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini secara bersendirian. Dan hadis sebelumnya pula diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Muslim juga meriwayatkan hadis yang semakna dengan lafaznya. Iaitu, Inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Macam tu juga. Lebih kurangnya gitu. Yang hadis di atas juga. Nah, abang kata, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah orang-orang yang mengerjakan salat di negeri Arab, Jaziratul Arab, negeri Arab. Syaitan dia tak berjaya. Tapi sebab tu kita tengok, contohnya macam ni tahun ni kita puasa di musim Covid, musim PKP, kita tak boleh lah nak buat tarawih kan, nak buat tarawih. Kalau kita tengok, kalau cara tidak kerana Covid ni, kalau musim bulan Ramadan tu penuh orang masjid ni penuh, padahal hak semayang tu semayang sunatnya kan. Hak sepatutnya kita memenuhi masjid tu semayang fardu secara berjemaah. Hak semayang tarawih ni kalau kita tak buat jemaah pun tak apa. Tak buat jemaah pun tak apa. Tapi di pulau nak tu habis dah kot sebiji, habis satu keluarga tu pi. Pakak pi habis cuci. Sekali dengan anak, sekali dengan bini. Tapi semayang, tak habis semayang pun dia semayang. Mari musim tu. Padahal semayang tarawih tu semayang sunat. Dia larat buat benda tu. Sampai 20 rakaat pun dia larat buat. Padahal tu benda sunat. Pasal apa? Ni nak abang kata iblis ni dia tak boleh nak mempengaruhi manusia tentang semayang ni. Tetapi dia buat kot lain. Dia masuk mempengaruhi hati manusia supaya orang kata apa, jadi macam satu adat kebiasaan. Padahal semayang itu bukan adat. Semayang itu adalah ibadat. Tapi kita jadi adat. Kan? Lepas tu ada keseronokan pula tu.
Ada keseronokan pula dalam semayang tu. Ada nyanyi-nyanyi, ada lagu-lagu, macam-macam pula pidik tambah. Hatu mari pada mana tu? Mari daripada hasutan iblis. Mari daripada hasutan setan tu. Reka hanu reka hani pasal apa? Sedap hatu seronok puas hati. Puas hati. Dia main kita. Dia main kita. Kan? Kalau cara kita buat kita perlakukan ibadat tadi ni seperti mana yang asalnya, seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata tak best, tak rancak, tak ada orang kata apa, tak ada hiburan langsung. Jadi tak ada keseronokan. Bila ditambah tu, dia seronoklah. Dia ingat kata buat ibadat kepada Allah Taala ni macam buat cakotia. Kan? Dia ingat kata buat ibadat kepada Allah Taala ni macam buat mi mamak tu. Tambah lagi tambah lagi sedap dah. Bukan dia. Ibadat ini kita buat macam mana yang diperintah oleh Allah Taala. Kita tak boleh tambah, tak boleh kurang. Kan? Kita tak boleh tambah, kita tak boleh kurang. Kalau kita tambah, dia jadi lagu lain lah. Kan? Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak mereka itu diperintah melainkan supaya beribadat kepada Allah Ta'ala khulus. Betul. Ibadat cara betul. Kan? Cara ikhlas, mana suci bersih tanpa ada sebarang campur tangan dalam bentuk syirik ataupun dalam bentuk pemikiran kita. Duk tokok tambah sana sini kan. Ni cerita syaitan. Sebab itu kata syaitan ni, kan, saya tetap menegaskan bahawa syaitan ini ada hak kita boleh tengok, ada hak kita tak boleh tengok. Ada hak kita boleh tengok, kan, hak jin. Ada hak kita tak boleh tengok, ada hak kita boleh tengok bangsa kepada manusia. Manusia yang telah dimasuki oleh syaitan, kan, oleh syaitan. Ada riwayat-riwayat di sana yang sahih yang menyebutkan bahawa tiap-tiap orang tu ada syaitan. Kan? Tiap-tiap orang dalam diri dia tu ada syaitan. Ada syaitan. Kan? Ada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, kan? Keluar pi ziarah kubur. Kan? Bila Rasulullah keluar pi ziarah kubur, bini dia Aisyah radhiyallahu anha khabar tengok tempat tidur tak ada. Kan? Dalam hadis tu Aisyah disebut kata dia mula dah rasa ghairah, rasa cemburu. Kan? Jadi bila dia keluar turut, tu kata cepat pantahnya Nabi ni. Bila dia balik mari rumah, kan? Tengok Nabi ada dalam rumah. Nabi kata, ni mu cemburu dah ni. Mu ni cemburu dah ni. Sebab apa? Sebab mu ni telah masuk syaitan. Tu kepala Aisyah tu. Rasulullah kata, kamu ni telah dirasuki syaitan. Kan? Lalu Nabi kata, adakah syaitan boleh merasukku? Dia kata, ya, tiap-tiap orang. Hatta kamu wahai Rasulullah, hatta aku. Rasulullah kata, hatta aku sendiri pun syaitan boleh merikacau. Kecuali Allah Ta'ala telah beri rahmat kepada aku, maka Allah Ta'ala jadikan syaitan yang duk kacau aku itu tu Islam, serah diri. Serena. Jadi kalau syaitan yang duduk mempengaruhi Nabi tadi kalah dengan Nabi dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi diri kita, tiap-tiap diri kita ni ada syaitan. Ada syaitan. Pakat-pakat jagalah. Kan? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu' bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna syaitana wadi'un khatmahu ala qalbi ibni Adam fa in dzakarallaha khanasa wa in nasiyallaha iltaqama qalbah la hawla wala quwwata illa billah.
hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, telah didhaifkan oleh Albani. Kita tengok. Sesungguhnya syaitan meletakkan munculnya pada hati anak Adam. Syaitan ni dia ada muncul dia. Huduh yang rupa syaitan ni dia. Ada muncul. Jika anak Adam itu berzikir mengingat Allah, maka syaitan mundur. Letak muncul itu di hati anak Adam. Kalau anak Adam tu ingat Tuhan, menyebut nama Allah Ta'ala, kan? Zikrullah, zikir kepada Allah, maka dia pun dia go stand. Dia mengunduk diri, dia lari. Sedangkan jika dia manusia lupa dari mengingat Allah, maka syaitan membisik hatinya, mempengaruhinya. Itu kita kena jaga. Sebab itulah muslimin dan muslimat sekalian, kita kena jaga hati kita. Jaga hati kita tadi ni supaya tidak dipengaruhi oleh syaitan. Sebab apa? Sebab hati kita tu adalah raja. Dalam hadis yang sahih Nabi sebut ala fil jasadi mudghah. Ala fil jasadi mudghah. Idza saluhat salahal jasadu kullu. Idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Nabi kata jaga-jaga. Dalam tubuh badan kamu tu ada seketul daging. Kan? Dalam tubuh badan kamu tu ada seketul daging. Idza saluhat, bila daging tu elok, salahal jasadu kullu. Tubuh badan yang lain tu akan jadi elok belaka. Wa idza fasadat, apabila ketul daging tadi ni rosak, fasadal jasadu kullu. Maka segala tubuh badan kita, anggota tubuh badan tadi akan rosak. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah yang dikatakan tongkoi daging, ketul daging tadi apa dia? Al-qalb, hati. Hati. Sebab itu kita kena jaga hati kita. Allah sebut dalam Quran kita, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kan? Qad aflaha man zakkaha. Akan berjayalah orang yang menyucikan hatinya. Hati. Orang yang bersih hati tadi, dia akan jadi orang yang berjaya. Wa qad khaba man dassaha. Dan akan musnah, rosak, binasa, rugilah orang yang yang mengotorkan hati dia tadi ni. Sebab hati kita ni, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat sekalian, hati kita ni asal dia putih. Putih bersih macam kain putih. Apabila kita buat satu salah, satu dosa, dalam hadis Nabi sebut nuktatan sauda, maka dititik dengan satu titik hitam. Bila kita buat lagi dosa, titik pula. Bila buat lagi salah, titik pula. Tambah pula syaitan piduk kacau pula hati itu, jadi serabut. Sehingga akhir sekali, kalau kita rujuk kitab-kitab tafsir yang menafsirkan Al-Quran, yang kita kalla bal rana ala qulubihim tu, buat salah, titik hitam. Kalau kecil, dia titik kecil. Kalau besar, dia titik besar. Titik lama-lama titik tu dia jadi berkarat. Dia jadi banyak sampai berkarat. Yang itulah yang akhirnya sekali Nabi baca kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah bahawa semua itu adalah karatan yang ada di dalam hati mereka. Dari mana datang karatan tu? Mari daripada mana? Maka anu yaksibun. Hasil daripada kerja buat kita. Hasil daripada kerja buat kita. Bercampur lagi dengan pengaruh syaitan
Setan duk cucuk, duk main hati kita tu. Hati kita ni dia mudah sak dia balik kok nu, sak dia balik kok ni. Sebab tu orang Arab kata hati ni dinamakan hati summiya qalbu qalban litaqallubihi. Hati itu dinamakan qalb kerana dia sentiasa orang kata apa, berbolak-balik. Sak kok nu, sak kok ni, sak kok nu, sak kok ni. Kan? Sebab tu kita ni ikut pahaman ahli sunnah jamaah ni, orang manusia ni iman dia tu bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Hati dia tadi, mainan hati dia tadi ni. Mainan hati dia tadi ni. Allahu Akbar. Jadi kita kena bersihkanlah hati kita. Bersih hati ni macam-macam lah. Macam-macam lah cara. Di antaranya kita bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita dengan bersedekah. Banyak sedekah. No? Banyak sedekah. No? Dengan membayar zakat. Zakat kepada hati. Zakat kepada hati. Di antaranya lagi ialah kita dengan cara kita memelihara pandangan kita. Memelihara pandangan kita. No? Allah Ta'ala sebut kita, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. No? Katakan kepada orang-orang mukmin, peliharalah pandangan mereka. No? Pandangan mereka. Karena pandangan kita tu, kita innan nadrata sahmun min sihamil iblis al-masmum. Sakut dengan iblis ke? Dalam hadis Nabi, dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Innan nadrata, sesungguhnya pandangan itu sahmun, satu panahan, anak panah. Min sihamil iblis, daripada panahan iblis al-masmum, yang beracun. ada racun, panahan yang beracun, kan? Sebab itu Nabi nasihat para sahabat, dia kata jangan melihat pada kali kedua, la tattabi'un nadratan nadra, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Tengok hang mula tu sedekahlah. Kan? Kita pi pasar malam ke, kan? Pi panama merkik ke apa ke, terpandang. Kita terpandang muka wanita contohnya, kan? Pandang sekali tu sudahlah. Jangan duk jegir mata lagi. Kalau cara pandangan yang pertama tu sedekahlah. Tapi kalau yang kedua itu, yang itulah dikatakan apa? Sahmun min sihamil iblis al-masmum. Anak panah syaitan yang beracun. Dia mulalah pandangan yang kedua itulah yang disertai dengan apa dah? Godaan syaitan yang akhir sekali masuk pi dalam hati kita. Ada bawa balik hati tu. 2-3 hari duk ingat tu. Hati kita tu. Hati kita tu mula duk teringat tu lah. Allahu Akbar. Ini kita jaga. Jadi syaitan tadi ni, dalam hadis tadi ni, dia akan cari jalan. Dia akan cari jalan untuk mempengaruhi kita, untuk mempengaruhi kita supaya kita ni terpesong. Sebab itulah dia pergi serang jantung hati kita. Kenapa? Kerana dia tahu kita, bila dia berjaya mempengaruhi hati seseorang itu, maka orang tu akan ikut dia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Allahu Akbar, sesungguhnya syaitan itu mengelilingi di antara anggota majlis zikir untuk menebar fitnah di antara mereka. Syaitan ni dia kerja dia duduk cari jalan nak pengaruhi manusia. Kan? Hak yang orang duk buat jahat tu tak apalah. Mudahnya bagi dia. Dia pergi cari orang yang duduk zikrullah. Orang yang duduk dalam majlis ilmu, duduk mengaji, orang yang duduk baca Quran, dia pergi cari majlis begitu. Kenapa? Kerana majlis zikrullah tadi ni majlis yang
yang apa nama tergolong di kalangan majlis yang berjaya lah. Majlis yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, yang disukai oleh Allah Ta'ala. No? Jadi setan ni dia pi majlis zikir. Tujuan apa? Untuk menebarkan fitnah. Tetapi dia tidak mampu mencerai-beraikan di antara mereka. Tapi kadang-kadang dia berjaya ke lah. Hak mana 2 kali duk kok penyuruh tu, dia balas ke dia lah. Kan? Hak tu bila orang duk mengaji elok, parti elok, dia duk kali khayal rata dia lah tu. Hak tu dia heret tu. Sebab tu kita tak boleh duk sorang-sorang dan duk jemaah. Tetapi dia tidak mampu menceraikan di antara mereka. Dia tak berjaya. Kemudian syaitan mendatangi suatu kumpulan yang membincangkan urusan dunia. Dia tak berjaya, tu dia pergi cari kot lain. Dia kerja dia nak cari pengaruh ya. Syaitan ni. Syaitan ni kerja dia nak jadi pengaruh. Pengaruh nak bagi jadi jahat lah. Pengaruh nak jadi baik tak apa. Macam lah manusia. Manusia kalau kerja duk cari pengaruh nak buat jahat, syaitan lah tu. Supaya lah tu. Manusia pun kalau cara dia tu, kerja dia duk pengaruh orang supaya tinggal buat kebajikan, buat supaya pakak buat maksiat, pakak buat jahat. Syaitan lah tu. Perangai syaitan lah tu. Dengan. Kemudian syaitan mendatangi suatu kumpulan yang membincangkan dunia, urusan dunia, tak kira lah, benda dunia semata-mata. Lalu dia memperdaya mereka hingga mereka saling berperang. Pekat clear lah. Dengan mu takci, mu kecohku juga, pekat clear. Kemudian berdirilah para ahli zikir untuk mencegah mereka dari berperang. Bila dah puak-puak ahli dunia tadi pakat duk berkelahi, menjadi tanggungjawablah kepada puak-puak yang berzikir tadi, orang agama tadi ni. Kan? Pakai puak agama ni pun pergi masuk capur. Tujuan apa? Tujuan asal tadi ni nak mendamaikan puak-puak ahli dunia tadi lah. Akhir sekali, dengan demikian berpecah belahlah para ahli zikir itu. Tu dia main. Syaitan iblis ni dia main macam-macam cara, kan? Ahli agama ni asal dia pakai elok lah, sebab dia tahu kata Allah Ta'ala suruh apa? Suruh pakai, kata wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan kamu duk berkelahi, jangan kamu duk berbalah, nanti jadi hilang roh kamu tadi ni. Wa'tasimu bihablillah, peganglah kamu dengan tali Allah. Orang agama dia erti, dia pakat, kan? Tapi bila orang agama tadi berkelahi, orang agama ni berkelahi apabila dia bersakut pok dengan orang-orang yang ada urusan dunia tu. Dia orang agama ni bila dia masuk pi bab hak yang dia bukan ahli tu, dia berkelahi. Dia berkelahi. Itu mainan syaitan. Asalnya dok elok. Majlis ilmu elok, ngaji elok apa semua. Tetapi tujuan asal dia baguslah. Tujuan asal dia baguslah. Nak pergi selamatkan ahli dunia tadi ni. Bila puak-puak ahli zikrullah tadi ni pakat nak mendamaikan tu, dia mulalah. Sagi kawan ni dia masuk puak ni, sagi dia masuk puak tu, dia jadi berkelahi lah. Itu masalah. Mainan syaitan semua tu. Qatadah berkata, sesungguhnya iblis itu mempunyai bala tentera syaitan yang bernama Qab-Qab, dan menempatkannya di suatu jalan selama 40 tahun. Ketika seorang pemuda memasuki jalan ini, iblis berkata kepada Qab-Qab, lihatlah dia itu, aku merehat kamu untuk tujuan ini.
datangilah dia dan fitnahlah dia. Ini ringkasnya saya nak abang kata, kerja iblis tadi ni nak mempengaruhi, nak fitnah, nak bagi manusia tadi ni terpesong daripada jalan yang sebenar. Maka sebab itulah kita berbalik kepada firman Allah Ta'ala yang awal-awal disebut mana? Alam a'had ilaikum ya bani Adam la ta'budu syaitan. Allah Ta'ala kata ke kita, tidakkah pernah aku beritahu kepada kamu, wahai anak Adam, jangan kamu sembah syaitan. Maksud apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Kerana syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi kamu. Kita kena jaga. Jagalah. Kita ni berjaga-jagalah, berhati-hatilah daripada hasutan syaitan. Supaya apa? Supaya jiwa kita selamat. Bila jiwa kita selamat daripada pengaruh dia, maka segala anggota tubuh badan kita pun akan jadi selamat. Akan jadi selamat. Kalau cara jiwa kita tadi berjaya dipegang, dipengaruhi oleh syaitan, oleh iblis, maka habis anggota tubuh badan kita pun akan terpengaruh, akan terbawa, akan sesat, jahanam habis semua. Saya nak baca ni sikit. Sebagai nak akhir ni, saya nak baca ni sikit. Tersakut pok dengan hati. Kan? Ketahuilah, hati yang sakit. Bak hati ni. Ketahuilah, hati yang sakit adalah hati yang mengelak daripada penciptanya. Hati yang sakit adalah hati yang mengelak dari penciptaannya semula, yakni untuk mengetahui Allah. Hati ini adalah hati yang rosak. Apabila kita cuba mengelak, cuba menjauhkan diri, seseorang itu apabila dia cuba menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala, maka sebenarnya dia telah memiliki penyakit di dalam hati dia. Mencintainya, dia jauh daripada mencintai Allah. Rindu bertemu dengannya, jauh daripada nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia berasa kata dia ni tak bertemu dengan Allah Ta'ala dah. Maknanya, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat sekalian, Allah Ta'ala jadikan kita ini beberapa peraturan, antaranya amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala, supaya kita ni tidak jauh daripada Allah Ta'ala. Supaya kita ini sentiasa dekat dengan Allah Ta'ala. Contohnya, macam kita kata Allah Ta'ala fardukan kepada kita semayang 5 kali sehari. Sehari semalam 5 waktu. Supaya kita ni tidak jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab manusia ni apabila dia jauh daripada Allah Ta'ala, maknanya iblis, setan tadi ni akan dapat mempengaruhi dia. Akan dapat mempengaruhi dia, akan dapat menghasut dia. Setan ni dia duk tunggu peluang ya. Setan ni dia duk tunggu peluang, dia duk tunggu masa untuk membiaskan kita, untuk mengalihkan kita daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Apabila kita lalai daripada ingat kepada Allah Ta'ala, maka pada ketika itu dia akan bawa kita semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Pada ketika itu dia akan mempengaruhi, dah hati kita dah terpengaruh dengan hasutan dia akan mempengaruhi akal kita pula. Bila akal kita ni sudah terpengaruh, sudah terhasut, maknanya akal kita tu akan mengikuti hawa nafsu.
maka akan jauhlah, semakin jauhlah kita daripada wahyu Allah Ta'ala. Maka daripada situlah kita tengok sekarang ni, lahirnya pemikir-pemikir agama. Lahirlah pemikir-pemikir agama. Asalnya daripada pengaruh setan. Setan berjaya mempengaruhi mereka keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada wahyu Allah Taala. Akhir sekali mereka ni hidup berpandukan kepada akal. Dia berpandukan kepada akal. Jadi akal tadi ni sudah dipengaruhi oleh nafsu, maka apabila akal dipengaruhi oleh nafsu, jauhlah daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka lama kelamaan mereka tadi ni berasa sedap duduk di atas jalan itu. Akhir sekali mereka tanpa disedari, akhir sekali mereka menentang wahyu Allah Taala tanpa mereka sedari. Ini bahayanya. Akhirnya mula-mulanya asal gitu, syaitan dia pengaruh bawa. Sebab itulah kita kena jaga diri kita daripada pengaruh syaitan. Kenapa? Karena bila hati kita, diri kita tu sudah berjaya dihasut, dipengaruh oleh syaitan, maka lama kelamaan, na'udzubillah, lama kelamaan kita akan semakin jauh daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya asal kita orang kata apa, kita tu asal tu kita nak pinjam sak akal tu, akhir sekali akal kita tadi ni sudah berani lawan wahyu Allah Taala. Inilah yang berlaku dalam dunia sekarang ni, yang mana manusia semakin hari semakin jauh daripada wahyu Allah Ta'ala. Semakin orang kata apa, sedap dengar ucapan manusia daripada ucapan wahyu. Tak mau dah. Tak berasa sedap dah dengar. Bila orang sebut firman Allah, bila orang sebut sabda Nabi, dia tak berasa sedap dengar. Dia berasa sedap manusia itu sebut daripada kalam dia sendiri. Dia berasa hebatnya, dia berasa alimnya orang tu. Bila sampai ke peringkat itu, maknanya ketahuilah tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat sekalian, kita sudah berada jauh daripada landasan yang sebenar. Dan apabila kita duduk di tahap itu, maknanya syaitan tadi ni telah berjaya mempengaruhi kita. Maka sebab itulah selalu Nabi SAW peringatkan kita supaya minta orang kata apa, perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada pengaruh syaitan. Kenapa? Kerana pengaruh syaitan tadi ni sangat hebat. Sangat hebat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh yang sangat nyata, jelas, terang. Kenapa? Karena dia innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Karena syaitan tadi ni mengajak puak-puak dia tadi supaya masuk ke dalam neraka. Nak berjahanamkan orang lah. Nak berjahanamkan orang. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara kita daripada pengaruh syaitan, daripada pengaruh hawa nafsu, supaya Allah Ta'ala sentiasa memberi taufik, memberi petunjuk. Tidak kita ni tak ada apa kita ni tanpa ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi selalu sebut, wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Kita tidak akan mendapat petunjuk kalaulah Allah Taala tidak memberi petunjuk kepada kita. Jadi selalulah kita minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hdina bihadika. Selalulah kita minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana dengan petunjuk daripada Allah Ta'ala sajalah yang menyebabkan kita boleh selamat daripada pengaruh syaitan, pengaruh hawa nafsu kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kalangan orang yang mendengar yang baik dan mengikut benda-benda yang
yang berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.